Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang sentiasa mengikuti daurah Mufiq Mushaf untuk faham isi Al-Quran. Malam ini kita bersiaran lagi selepas kita bercuti sempena Eid Al-Fitri. Kita sebut hari raya Aidilfitri. Dah berulang sebenarnya. Sebenarnya tak perlu sebut berulang. Sebut Eid Fitri dah cukup. Ataupun hari raya Fitrah. Jadi kita malam ini kita nak mengupas sedikit satu persoalan ataupun kita kata muhasabah. Muhasabah Ramadan. Postmortem Ramadan. Kita malam ni kita lompat sikit. Kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat muka surat 28 ayat berkenaan dengan puasa ayat 183. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi apa yang saya nak fokus di sini ialah la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi dalam kita berpuasa itu dia ada input dan output dia. Input puasa, output dia ialah takwa. Jadi bila kita melihat keseluruhan Al-Quran ini, perkataan takwa ni memang banyak. Betul. Dan kalau kita nak kaitkan dengan Quran pun begitu juga. Bila kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab ataupun inilah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi hidayah ataupun menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kaitan Quran dengan takwa, kaitan puasa dengan takwa. Jadi kita nak muhasabah di kita, adakah puasa kita yang lepas kita telah mencapai takwa itu? Betul. Sebelum kita nak tengok kita capai takwa, kita kena tahu apa maksud takwa. Takwa dalam perbahasan ulama ni panjang. Jadi kita nak ambil satu definisi ataupun satu kefahaman yang cukup senang untuk kita fahami, mudah cerita, dan kita nak relatekan dengan sejarah. Sejarah umat Islam yang terdahulu, bagaimana mereka mencapai kegemilangan. Dalam khutbah Jumaat, khatib dia wajib mewasiatkan supaya orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wajib dalam khutbah Jumaat. Kalau tak sebut perkataan takwa itu, artinya tak sah khutbah. Menunjukkan bahawa mewasiatkan takwa itu adalah penting. Dan kita umat Islam mesti mencapai takwa. Kalau kita nak tengok dari segi tahap ataupun kita kata peringkat kita yang pertamanya, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, itu dinamakan Muslim. Betul. Kan? Jadi Muslim ini pada zaman Nabi ada yang mengucap dua kalimah syahadah, tetapi mereka belum lagi beriman. Betul. Maknanya
mereka hanya menzahirkan Islam kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian mereka hanya zahir sahaja, tapi dalam batin tidak ada iman. Tak mencapai Itu lagi. yang kita sebut sebagai apa? Orang munafik. Orang munafik. Mereka hanya menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kufuran. Maknanya bila Islam itu dia perlu kepada peringkat yang kedua, iaitu menjadi orang yang mukmin. Yes. Bila mukmin tu dia kena percaya kepada Allah, dia kena percaya kepada malaikat, dia kena percaya kepada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Itu dah peringkat kedua. Jadi bila sebut orang mukmin tu secara automatik dia Islam lah. Kan? Orang Islam belum tentu mukmin. Yes. Kan? Okey, kemudian peringkat yang ketiga dia kena menjadi orang yang muttaqi ataupun kita sebut muttaqun. Mukmin yang bertakwa. Jadi apa beza mukmin biasa dengan mukmin yang bertakwa? Mukmin biasa ni, mukmin yang biasa ialah orang yang percaya. Orang yang yakin dengan rukun-rukun iman. Tetapi dari segi tingkah laku mereka, iman itu belum lagi meresap dalam jiwa. Mungkin dia dah belajar ilmu akidah, dia dah belajar sifat 20. Betul. Percaya Allah wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Itu hanya di fikiran dia. Kalau nak berhujah, dia boleh bagi dalil. Betul. Allah itu ada begini. Kenapa? Dalilnya apa-apa. Dia boleh hujah. Tapi dalam kehidupan keseharian, dia masih lagi tidak melaksanakan syariat. Dia masih lagi tidak melakukan perkara yang wajib. Dan dia masih lagi melakukan perkara yang haram. Dia beriman. Dia percaya Allah ada. Jadi, orang yang bertakwa ni ialah orang yang dah peringkat ketiga tu. Maknanya dalam jiwa dia sudah iman itu sudah sebati dalam jiwa dia, dan dia dizahirkan dengan tingkah laku dia. Adakah orang bertakwa ni bukan pendosa, Ustaz? Kalau dalam konteks manusia, selain daripada Nabi dan Rasul, memang dia masih lagi melakukan dosa. Okey, perkataan takwa ni sebenarnya adalah daripada perkataan waqa. Waqa, al-wiqa, wiqayah. Maknanya pelihara. Atau wiqayah tu maknanya benteng. Maknanya bila orang bertakwa itu, dia meletakkan benteng antara dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perkara-perkara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita buat satu kesimpulan saja. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri daripada terjebak dalam dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Itu je maknanya. Maknanya perasaan dalam diri dia tu, dia akan menjaga diri dia daripada terjebak ataupun dia melakukan perkara-perkara maksiat. Itu yang bila sahabat dulu yang tanya takwa atau apa, dia lalu jalan berduri tapi dia cuba mengelak. Dia berhati-hati. Dia berhati-hati supaya tak terpijak duri itu. Duri tu maksiat lah. Kan? Maksiat. Jadi dia berhati-hati untuk tak, kalau boleh tak buat langsung. Jadi takwa itu ialah rasa hati. Sebab tu bila para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Rasulullah sebut at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, maknanya rasa hati. Maknanya takwa itu adalah sifat orang mukmin yang bertunjang daripada hati dia. Dia bukan melakon-melakon. Dia bukan nak tengok mana takwa, tunjuk-tunjuk tak. Tak ada. Semua dalam sebab itu dalam konteks puasa, Allah didik kita untuk kita jadi orang yang bertakwa tu, maknanya dengan disiplin puasa ataupun dengan latihan puasa supaya kita jadi bertakwa. Betul. Dia maknanya puasa itu dia menimbulkan rasa muraqabah. Maknanya rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita puasa, walaupun kita duduk seorang-seorang, duduk dalam bilik yang tertutup, kita tak akan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Betul. Tak nak makan. Walaupun kalau nak makan tu boleh je. Tak ada orang tengok pun. Tak ada orang tengok. Betul. Tapi kita terasa, tak sangguplah aku nak makan. Kenapa? Kerana kita rasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memahati kita, mengawasi kita. Betul. Jadi itulah yang dididik dalam puasa. Itulah yang Allah minta kita jadi bila 1 Syawal tu sepatutnya. Ya.
kita jadi maknanya Muslim yang bertakwa lah. bulan Ramadan yang lepas itu adalah madrasah. Ya. Jadi kita sekarang ni bulan Syawal, 9 Syawal ni, maknanya untuk 11 bulan yang seterusnya, itu yang nak kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita semua macam fresh grade lah. Ya. Satu Syawal ni supaya kita menjaga diri kita menjelang satu Ramadan akan datang. Ya. Ya. Jadi kalau kita nak ukur, nak ukur apakah kita ni mencapai orang yang bertakwa, tahap orang yang bertakwa, kita kena ukur diri kita. Kita semua sendiri ya. Dan kita boleh ukur diri kita sendiri ya. Sejauh mana rasa dalam jiwa kita itu, rasa kita nak jaga diri kita daripada melakukan dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Jadi tidak, maknanya kalaulah kita melepasi Ramadan, kita masih lagi melakukan maksiat seperti dulu juga kan. Dulu kita culas solat ke apa, kita buat maksiat, suka tengok perkara yang tak baik, bercakap, mengumpat dan sebagainya. Dan lepas Ramadan itu kita masih lagi buat benda itu, maknanya madrasah Ramadan itu kita gagal. Walaupun kita keluar dari Ramadan, tapi kita tak mencapai tahap yang sepatutnya. Jadi takwa ni penting. Jadi kalau kita mengkaji keseluruhan Al-Quran, Allah Ta'ala banyak sebut tentang takwa. Wattaquni ya ulil albab. Kemudian man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikannya untuk jalan keluar dalam problem hidup dia. Ada permasalahan hidup, dia ada masalah apa, Allah jadikan jalan keluar. Itu orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut Allah waliyul muttaqin. Allah pembela orang yang bertakwa. Jadi kalau kita cari dalam Quran, Allah tak sebut Allah waliyul muslimin. Tapi Allah sebut Allah waliyul muttaqin. Allah waliyul mukminin ada. Dan banyaknya Allah sebut Allah waliyul muttaqin. Maknanya pembela. Maknanya kalau kita tengok kenapa umat Islam pada hari ini tidak dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puncanya ialah kerana kita tidak takwa, kita tidak menjaga perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Menyebabkan Allah tak redha pada kita. Kan? Bila Allah tak redha kepada kita, ataupun kita tak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita sendiri kena cinta Allah, Allah cinta kita, akhirnya kita tak dapat bantuan daripada Allah. Sebab itu bila kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia nak melepaskan tentera dia berperang, kan, dia wasiat apa? Dia wasiat, dia bukan wasiat kamu semua sudahkah kamu siap dengan pedang-pedang, kamu dah asahkan pedang apa semua, kan? Dia tak wasiat itu. Dia wasiat hendaklah kamu takut kepada dosa. Kalau kamu berdosa, Allah akan membiarkan kamu dan kamu akan dikalahkan oleh musuh. Sebab itu bila kita tengok dalam siri-siri peperangan Islam pada zaman itulah, umat Islam bukan ramai pun. Betul. 3,000 orang lawan 100,000 orang tentera Rom, contohnya tentera Parsi, 100,000 lawan dengan 3,000. Kalau tengok dari segi logiknya memang kalah lah. Betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan orang Islam dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam peperangan Badar pun, tentera Islam 313 orang. Betul. Mengalahkan 1,000 orang. 1,000 orang. Kan? 313 orang tu yang apa, berperang tu bukan dengan senjata yang canggih. Betul. Pedang yang tajam. Ada yang hanya buat pelepah tamar je. Tetapi yang membantu tentera Islam tu siapa? Yang membantu tentera Islam tu ialah malaikat. Kenapa malaikat bantu? Kerana jiwa umat Islam ataupun umat Islam pada ketika itu, hati-hati mereka adalah hati yang bertakwa. Maka mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga bila kita tengok tentera-tentera Islam dulu yang boleh mengalahkan kerajaan-kerajaan yang besar, Rom dan Parsi, Mesir dan sebagainya tu, bukan bilangan yang ramai. Betul. Tapi Jadi, kualiti ketakwaan. Kualiti ketakwaan itulah yang menyebabkan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, kan, kita dah doa dah macam-macam, kan, kita macam-macam kita buat, tapi kita masih lagi dalam golongan yang tertindas. Betul. Kita tengok macam mana Palestin,
yang baru ni diserang oleh Israel. Gaza diserang oleh Israel kan. Kita umat Islam ramai. Tapi kenapa kita tak boleh mengalahkan Yahudi yang hanya lebih kecil daripada kita? Sepatutnya kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak dibantu. Kita mengelilingi Israel yang kecil kat tengah tu. Ya. Jadi itu takwa. Jadi takwa ini satu perkara yang besar. Satu perkara yang penting yang kita perlu usaha untuk kita capai takwa tu. Tapi jadi, Ustaz nak tanya, tapi boleh je kalau Allah nak uji orang bertakwa kan? Ya. Boleh juga kan? Orang yang beriman masih sentiasa diuji. Yang paling tinggi imannya itulah kuat ujiannya. Ujian itu dia tetap berlaku. Tetapi dia ada jalan keluar. Ya, itu kata dia ada disebut tadi tu kan. Ya, maknanya apabila orang tu bertakwa, apabila dia diuji, dia sabar dan sebagainya dan dikuatkan, Allah beri dia jalan keluar pada dia. Kan? Dan juga yang paling pentingnya ialah dia menjadi orang yang berjaya lah. Sebenarnya kalau kita nak ukur kejayaan seorang tu ialah sejauh mana dia mencapai ketakwaan itu. Sebab itu bila kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang surah Al-Baqarah yang mula-mula tu kan, yang di akhir ayat yang kelima itu, wa ulaika humul muflihun. Betul. Jadi bila kita tengok ayat 1, ayat 2 tu, Allah Ta'ala sebut menjadi hidayah, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Kemudian Allah huraikan sifat orang yang bertakwa itu, iaitu mereka beriman dengan perkara yang gaib, mereka mengerjakan salat, mereka menafkahkan apa yang mereka perolehi daripada rezeki mereka itu. Kemudian mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, dan juga beriman pada kitab yang terdahulu, dan juga mereka yakin pada hari itu. Sifat orang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala sebut ulaika hudam min rabbihim, dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Jadi kejayaan dalam Islam ni ialah diukur dari segi sejauh mana orang itu telah mencapai ketakwaan, sejauh mana orang itu sungguh-sungguh dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam setengah-setengah ulama mendefinisikan takwa itu dia sama dengan wara'. Takwa itu dia sama dengan wara'. Wara' ni maksudnya apa? Wara' ni ialah maksudnya seseorang itu dia menjaga perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, walaupun perkara itu perkara makruh. Kan? Dia bila perkara makruh dia tak buat, tentu perkara yang dosa kecil, dosa besar dia tak buat. Tak payah cakap dosa, makruh pun dia tinggal. Maknanya segala perkara-perkara sunat dia buat. Maknanya perkara-perkara sunat dia buat. Kita buat contoh lah, ada satu cerita pada zaman Khulafaur Rasyidin kan. Jadi tentera Islam setelah berperang, lama berperang, tak menang tak kalah. Jadi kemudian Sayyidina Umar dia hantar dia punya wakil dia pergi cek kenapa tentera Islam ni tidak menang tidak kalah. Akhirnya didapati bahawa tentera Islam tu apabila mereka nak bersolat, mereka tidak bersiwak, bersugi. Sugi tu sunat je. Betul. Kan? Sunat. Tetapi perkara sunat itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara wajib tentulah kena buat. Jadi lawan benda sunat itu ialah makruh. Kalau kita tak buat benda sunat, maknanya kita akan jadi benda tu makruh lah. Kan? Jadi orang yang bertakwa tu dia bersifat wara', dia tidak melakukan perkara-perkara walaupun benda tu makruh. Makruh ni maksudnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak haram lagi. Tapi bila benda ni dibenci oleh Allah, artinya dia tak buat. Dan dia meninggalkan sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang makruh itu dengan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Banyak cerita bila nak sebut tentang takwa ni kan. Nak cerita tentang takwa ni banyak.
banyak yang ataupun satu persoalan yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita nak melihat kepada keseluruhan Al-Quran ni, cerita yang takwa ni memang banyak. Betul. Dan kita pun sebenarnya saya pun telah menulis tentang dahsyatnya takwa. Dalam buku tu memang kita terbitkan Nashrul Quran cetak. Jadi boleh dapatkan rumusan daripada persoalan takwa itu. Jadi untuk malam ni kita rasa cukup setakat ini. Apa Muhammad nak cakap apa? Rasa belum terlambat untuk kita ucapkan selamat raya. Ya. Kita juga ucapkan selamat puasa 6. Selamat puasa sitah min Syawal puasa 6 bulan Syawal. Mungkin boleh habis awal sikit sebab kita tak boleh ziarah raya tahun ni kan. Jadi kita boleh puasa kat rumah. Habis awal sikit lah. Lebih baik kita buat secara tertib, secara berturut-turut, lebih baik. Jadi untuk malam ni cukup setakat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu depan pada waktu yang sama insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.